Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila ke muka surat 372. Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Sebelum ini kita telah mengikuti muqaddimah kepada qital, kepada jihad. Jihad katanya kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Qital maknanya perang ini satu perkara yang kamu tak suka. Siapa suka perang? Perang dia membawa banyak kisahnya. Ada yang terbunuh di medan perang, ada yang luka-luka, ada yang cacat, dan ada yang berbagai-bagai. Dan perkara yang paling tidak disukai ialah kekalahan dalam perang. Kekalahan di dalam perang. Namun begitu, ada benda yang kita tak suka tapi dia baik. Ada benda yang kita suka tetapi perkara itu tidak baik. Siapa yang mengetahui perkara baik tak baik sebenarnya pada nasib seseorang? Yang mengetahuinya Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tak tahu. Banyak perkara yang kita tak tahu padahal perkara itu baik. Banyak perkara juga yang perkara itu tak baik tapi kita tak tahu. Kita memilihnya sedangkan perkara itu tidak baik. Itulah sebabnya maka kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dia menunjukkan kepada kita yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Banyak contoh yang boleh diberi. Perkara-perkara itu berada di hadapan kita. Berada di hadapan kita, dan kadang-kadang kita juga terjerat dalam perkara yang seumpama itu. Misalnya jodoh perkahwinan. Siapa tahu? Tak ada siapa yang tahu jodoh kita. Tak tahu. Ada yang memilih jodoh, tapi jodoh itu betul-betul seperti yang dipilih olehnya, kerana Allah Subhanahu wa taala tolong dia. Pertolongan itu dalam syariat Islam perlu diminta dengan salat istikharah. Salat istikharah ini sunat. Kita salat istikharah jika ada kerja. Tak ada kerja, istikharah apa? Istikharah tak ada kerja. Sebab kalau orang tanya awak salat istikharah ni, istikharah apa? Tak boleh cakap lah, banyak perkara yang kita tak tahu ni, minta Tuhan tunjuk. Tidak macam tu, mesti ada hajat khas. Istikharah. Istikharah kita nak naik ke Mekah, tapi musim ni musim ujian, fitnah, penyakit. Sunat istikharah. Kita ingin memilih suatu pekerjaan, minta Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada kita. Salat istikharah. Kita mahu apa dia laginya? Mahu melakukan suatu perusahaan. Kita tak tahu juga akibatnya, tidak mempunyai pengalaman misalnya. Di sini salat istikharah disyariatkan. Istikharah. Nama istikharahnya pasal apa? Pasal ada doa khas padanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka wa la aqdiru alaihi. Itu seterusnya lah, hingga seterusnya doa istikharah. Adapun pada perkara-perkara yang kita tak minta pun kita dah tahu dah, tak boleh. Istikharah hanyalah datang selepas kita salat, akan datang kepada kita, terbuka hati untuk melakukannya, maka itu salat istikharah. Tetapi banyak salat saya memerhatikan dia sebabnya tak jelas. Nak sembahyang istikharah sentiasa, tiap-tiap malam istikharah. Apa benda istikharah? Tiap-tiap malam ya, tapi tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Tahajud. Salat istikharah tidak tiap-tiap malam. Salat hajat demikian juga tidak tiap-tiap malam, kerana tak ada hajat tiap-tiap malam gitu, tak ada. Tapi jika ada hajat tu tiap-tiap malam ada hajat. Iyalah, kalau macam tu, kalau dah ada tiap-tiap malam. Saya ingatnya
ada salat sunat ni, salat sunat pada tiap-tiap malam, salat tahajud, salat witir tiap-tiap malam. Tapi salat yang ada namanya, salat yang ada nama, dan tidak ada dalil yang menyuruhkan tiap-tiap malam. Seperti tahajud itu disuruh tiap-tiap malam, wa minal laili fatahajjad. Adapun salat istikharah, Nabi SAW salat istikharah pada malam. Dia ada kerja, dia nak kahwin ke misalnya, ataupun dia nak keluar perang ke istikharah. Kemudian itu sebabnya dia kata perang itu kurhul lakum, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan ke atas kamu berperang, padahal peperangan itu mengalah. Itu memanglah tidak kamu sukai. Kamu tak suka perang, itu memangnya begitu. Siapa suka berperang? Kemudian kita pergi kepada perenggan yang berikutnya. Para mufassirin sepakat menyatakan bahawa ayat yang pertama memberi keizinan berperang ialah firman Allah, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Artinya diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi, orang Islam yang diperangi itu dizalimi oleh golongan penceroboh. Orang ini diizinkan baginya perang. Tapi kalau tak ada sebab apa kita nak perang? Tak ada sebab, tak ada peperangan. Peperangan ini hakikatnya hak pihak berkuasa mengisytiharkan terlebih dahulu. Kalau pihak berkuasa mengisytiharkan perang, maka bolehlah perang. Jika tidak, maka di sana ada satu hikmat tentunya. Tentunya pemerintah dia lebih, kalau takut dia lebih takut, kalau berani dia lebih berani, pemimpin. Jadi dalam perang ini biarlah pihak pemerintah dulu mengizinkan perang. Antara alasannya kita dizalimi, orang Islam dizalimi. Islam dizalimi artinya dirinya dizalimi, suasananya, kedudukannya, keluarganya, banyak perkara dizalimi, ekonominya dizalimi, ya, maka di sana ada peperangan yang menentukannya. Cara lain mungkin tidak boleh menentukan. Manusia suka melakukan sikap nifaq, munafik. Ia di depan tapi tidak di belakang. Itu tak boleh dipakai. Jadi kalau begitunya, tentulah pihak pemerintah mengetahui hal-hal yang seumpama ini. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah dianiaya ala nasrihim. Sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong orang yang mencapai, untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya mengizinkan, yang diizinnya, karena jika dia izin, dia juga boleh menentukan kemenangan, boleh menentukan kemenangan kepada pihak-pihak yang diizinnya. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan umat Islam berperang menentang kezaliman dan segala bentuk pencerobohan terhadap Islam, bukan hanya terhadap orang Islam tetapi terhadap agama dan umat Islam sendiri. Sedangkan sebelum ayat ini diturunkan, terdapat lebih 70 orang yang melarang tindakan berperang, padahal waktu itu pada para sahabat ramai datang mengadu kepada Nabi SAW tentang mereka ada yang luka parah,
dan ada yang lebam kerana dipukul. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh mereka agar bersabar, dan baginda bersabda, maksudnya, aku tidak dibenarkan, aku tidak dibangkitkan untuk berperang. Nabi SAW bila nampak orang kalangan sahabatnya gairah untuk berperang kerana mereka dizalimi, mereka luka-luka, ada yang lebam-lebam kerana dikhianati oleh musuh. Namun begitu Nabi tidak mudah juga untuk berperang, dengan Nabi menyatakan, innama bu'istu laisa lil qital, aku dibangkit bukan untuk berperang. Nabi SAW menyatakan begitu. Tapi harus kita ingat bahawa sebelum ini kita telah menyatakan bidang-bidang jihad ini banyak. Ekonomi juga memerlukan jihad, ilmu juga memerlukan jihad. Kalau tidak ada orang yang bermurah hati untuk mengajar Al-Quran, untuk mengajar agama umpamanya, susahlah orang nak tahu agama. Nak tahu agama susah. Jadi oleh yang demikian di sana ada dua jenis perang sabil namanya satu. Perang sabil ni perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang sabil ini tidak dikatakan perang sabil kalau perang ekonomi. Lebih-lebih lagi, kaedah ekonomi yang diperangi itu bukan kerana tidak mengamalkan Islam, tapi sengaja suka berperang. Mudah-mudahan jika ada punca kemenangan, ada sebab kemenangan, maka dianggap satu keuntungan, membawa keuntungan. Peperangan yang diharuskan dalam Islam bukan hanya untuk melindungi kebebasan pribadi umat Islam, tetapi meliputi ibadah bagi penganut agama-agama langit yang lain. Juga ada syariat berperang, termasuk gereja dan rumah-rumah ibadat mereka, kerana tempat-tempat itu pernah menjadi tempat orang beriman menyembah Allah, tetapi tempat itu tidak boleh disamakan sama sekali dengan rumah-rumah Allah, dengan rumah-rumah ibadat orang musyrik dan penyembah berhala. Kerana menyembah berhala adalah satu amalan yang dilarang di dalam Islam. Dilarang. Orang Islam pun dilarang masuk gereja kalau nak beribadat, sebabnya menyerupai mereka. Ada setengah khalifah pada zaman dahulu, mereka masuk gereja, mereka sembahyang di gereja, tetapi gereja bukan tujuan untuk memperakukan sembahan mereka, tetapi untuk menyatakan kebersihan itu di mana-mana sahaja boleh dijadikan tempat sembahyang. Hatta kalau di gereja sekalipun, jika gereja itu bersih, apa salahnya? Tapi kalau gereja itu kotor, najis, hatta dalam masjid sendiri pun disuruh bersihkan dahulu. Dalam sejarah menyatakan Sayyidina Umar pernah pergi sembahyang di gereja, kerana gereja itu bukan tempat untuk sembah sesuatu selain daripada Allah. Sebagaimana antara sebab peperangan diharuskan, persoalan yang dibangkitkan oleh setengah orang ialah, adakah orang kafir itu merupakan musuh umat Islam yang wajib diperangi kerana kekafirannya, dan apakah
prinsip hubungan umat Islam dengan kaum bukan Islam. Adakah hubungan perang atau damai? Di sini adanya dua pandangan. Berperang dengan orang bukan Islam, orang kafir. Kita perangi orang kafir, adakah kerana dia kafir? Itu bukan kerja kita. Bukan kerja kita sampai orang tu kita nak bawa masuk dalam Islam. Masuk dalam Islam ini pulaknya semayang tak tinggal. Oh, itu bukan kerja manusia biasa. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi peperangan itu disyariatkan di sini ialah untuk menyatakan bahawa mereka tidak mematuhi kepada undang-undang Islam dalam hal-hal yang berkaitan dengan umum, dengan masyarakat umum. Mereka, kita katakanlah, mereka tidak membayar zakat. Mereka memilih untuk menghina Islam, kerana penghinaan pada Islam ini juga bukan datang dengan begitu saja, tetapi atas pilihan mereka sendiri. Bagaimanapun, ada dua pandangan tentang peperangan menentang orang kafir, sama ada kerana kekafirannya ataupun disebabkan perkara lain. Pertama, perang orang kafir itu, jumhur ulama berpendapat hubungan orang Islam, orang kafir, hubungan dengan orang kafir pada prinsipnya ialah damai. Muslim dengan kafir pada prinsipnya damai. Damai maknanya kita bergerak sama-sama mencari keamanan dan tidak ada siapa pun yang boleh menyerang pihak yang lain, kerana hubungan asalnya damai. Hatta kalau dalam perang pun mereka meminta untuk berdamai. Dalam perang berdamai, maka itu adalah syariat Islam. Islam menyatakan dalam Al-Quran, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka cenderung untuk berdamai, lis-salmi, untuk damai, fajnah laha, sambutlah cadangan mereka itu. Wa tawakkal 'ala Allah, berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan pertama. Jadi pandangan pertama ini saya kira cocok dengan Islam, dengan semangat Islam. Tetapi kalau hubungan asal dengan orang kafir ini perang bukannya damai, maka setiap hari kita boleh berperang. Setiap hari kita boleh berperang dengan mereka. Tapi yang menentunya, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukannya. Itu pandangan pertama. Jihad mengikut fahaman ulama ini hanya diharuskan bagi mempertahankan dakwah Islam dan memelihara keselamatan umat Islam. Negara Islam menurut mereka ialah negara yang tidak menghalang umat Islam melakukan ibadat dan tiada mengganggu mereka untuk mengamalkan hukum dan ajarannya. Peperangan dengan orang kafir, setengah orang yang menyatakan dibolehkan, bukan tujuannya untuk mengganggu keselamatan dalam negeri, tetapi untuk mengajar mereka supaya kembali kepada peraturan orang bukan Islam di dalam negara Islam. Jadi peperangan terhadap orang kafir bukan satu ibadat, tetapi ibadat apabila mereka menceroboh keselamatan negara dalam Islam. Jika sebab keharusan memerangi orang kafir itu kerana kekafirannya, nescaya perintah perang ialah bertentangan, perintah Islam itu bertentangan dengan hikmah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala
yang mencipta manusia ini mencipta manusia ini terdiri dari berbagai-bagai cara hidup, berlainan agama, akhlak dan budaya. Selain itu, dunia ini pada hakikatnya bukan tempat menghukum orang kafir kerana kekafirannya, tetapi akhirat ialah tempat pembalasan sebenarnya. Sehubungan ini, telitikanlah firman Allah, ya. Peperangan dengan orang kafir bukan untuk memaksa mereka memeluk Islam, tidak. Bukan kerana kekafirannya. Kalau kerana kekafirannya mereka masuk Islam, selesai masalah. Tapi tidak di situ. Hatta jika mereka ingin memeluk Islam sekalipun, berilah peluang kepada mereka dan biarlah mereka tunjuk apa hasilnya. Beri peluang supaya mereka belajar Islam, belajar apa yang wajib dalam Islam, antaranya sembahyang, dan kewajipan dalam sembahyang itu membaca Fatihah. Biar mereka pandai membaca Fatihah, kerana ini adalah kewajipan setelah mereka memeluk Islam. Tapi kalau memeluk Islam dulu baru mereka nak cari guru umpamanya, maka itu banyak perkara yang tersangkut dan tidak boleh lulus. Tak boleh. Misalnya seorang bukan Islam, dia masuk Islam kerana ingin mencari jodoh, mencari pasangan, dapat pasangan ke dia, maka dia pun selesai masalah berada dalam Islam, selesai masalah. Jadi oleh kerana itu, jika mereka ini ingin memeluk Islam, perlulah diperintah, dinasihatkan kepada mereka belajar dulu Islam. Kahwin mudah saja. Yang payahnya ialah belajar Islam, terutama sekali belajar Fatihah. Payah. Hatta orang Islam sendiri pun Fatihah mereka baca pun macam-macam qiraatnya. Yang tak, orang qiraat sendiri pun tak tahu qiraat dia tu. Jadi oleh yang demikian, hikmatnya mengapa tak boleh perang orang kafir? Kerana bukan kerana dia kafir kita perang dia, kerana dia zalimi orang Islam. Jika sebab keharusan memerangi orang kafir itu kerana kekafirannya, nescaya perintah perang itu bertentangan dengan hikmat dan iradah Allah, yang memang Allah yang mencipta manusia itu sendiri dari beberapa cara, terdiri daripada beberapa cara hidup, berlainan agama, akhlak dan budaya. Selain itu, dunia ini pada hakikatnya bukan tempat menghukum orang kafir kerana kekafirannya, tetapi akhirat ialah tempat persembahan, tempat pembalasan sebenarnya. Sehubungan ini, telitilah firman Allah, walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka wa lidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in. Kalau Tuhan mahu, nasihat Tuhan jadikan manusia ni satu umat saja, kalau Tuhan mahu. Tapi Tuhan tak mahu. Manusia ini biarlah terdiri daripada berbagai-bagai ragam, berbagai-bagai warna kulit. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia terdiri daripada berbagai-bagai warna kulit, fikiran, harta benda, tempat tinggal dan sebagainya, kalau begitu keadaannya, maka itulah tujuan Tuhan. Itulah dia tujuan Tuhan. Sebab Tuhan boleh ciptakan manusia ini satu umat dan tidak berkelahi antara satu dengan lain. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in. Tentang rumah syurga ke neraka ke, itu sudah selesai. Ini keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka Jahannam ini terdiri daripada rakyat ataupun hamba-hamba Allah
sama ada jin ataupun manusia semua sekali. Jadi dengan itu tidak ada sebab mengapa manusia harus memerangi orang kafir. Bukan kerja mereka, bukan alasan kerana mereka itu kafir, tetapi alasannya kerana mereka mengkhianati orang Islam dan menzalimi orang Islam ini sendiri. Mereka merosakkan perpaduan Islam. Ini sebabnya mereka itu harus diperangi. Kemudian kedua, sebahagian ulama berpendapat keharusan perang terhadap orang kafir ialah kerana kekafiran mereka. Kata dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Allahumma afina wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.